Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, untuk video hari ni Nina akan cerita tentang satu kes pembunuhan yang melibatkan seorang budak lelaki berusia 10 tahun berani tembak mak dia sampai mati. So Nina tak nak panjang video ni sebabnya dalam video kali ni akan ada dua cerita yang Nina akan kongsikan dengan korang, dan cerita yang satu lagi tu Nina akan kongsikan pada hujung-hujung video nanti. Tapi kes ni sebenarnya lebih kurang je, cuma berbeza tahun. Jadi kalau korang nak tahu macam mana kejadian ni, korang kena tengok video Nina sampai habis lah. And so without wasting any time, let's get started. You shot your mom. Yeah, she did. Ada seorang budak lelaki call 911 dan cakap, saya tembak ibu saya. Kejadian pertengkaran ni bermula di antara seorang wanita dengan anak lelaki dia yang berusia 10 tahun pada 2 Januari tahun 2011 pada pukul 6 petang. Pada kemuncak pertengkaran ni akhirnya berakhir dengan sebuah tragedi. Hello. I'm Deputy Stryker. Yeah. This is Captain Ranker, okay? All right. What's your name? Joey McVeigh. Joy McVeigh. Okay. What happened, Joey? I shot my mom. Okay. What happened? What transpired to get up to that point? Her every day just making me so mad. Bila polis dapat laporan pasal ni kan, diorang cepat-cepat ke tempat kejadian. Masa diorang sampai dekat sana, diorang ternampak ada seorang wanita yang bernama Deborah McVeigh berusia 46 tahun terbaring dekat atas lantai tak bergerak-gerak. Dekat bahagian kepala dia pula ada kesan tembakan guys. Bila diorang cek keadaan dia, diorang cek nadi dia, diorang sahkan yang dia dah pun mati. Kemudian anak bongsu Deborah yang bernama Joseph McVeigh ataupun Joy, dia ni pun mengaku yang dia tembak mak dia dan kemudian dia pun kena tangkap. Manakala kakak dia bernama Shauna berusia 15 tahun pada masa tu adalah saksi pada hari kejadian. So dia nampak pertengkaran yang terjadi di antara mak dia dengan adik dia, dan dia juga nampak adik dia tembak mak diorang depan mata dia. So apa yang membuatkan budak berusia 10 tahun ni berani ambil tindakan macam ni, tembak kepala mak sendiri? Korang nak tahu tak apa punca pergaduhan tadi? Diorang sebenarnya bertengkar pasal kayu api je. Si Deborah ni suruh Joseph masukkan kayu api ke dalam rumah, tapi si Joseph ni tak nak. Pasti korang tertanya-tanya juga, macam mana budak kecil umur 10 tahun dah ada pistol? Mana dia dapat pistol tu? Dicuri yang parents dia punya ataupun pistol tu memang diletakkan di rata-rata tempat? Sebenarnya beberapa minggu sebelum kejadian tembak ni, ayah si Joseph yang bernama Michael yang bagi pistol tu dekat anak dia. Korang boleh bayangkan seorang bapa ni yang waras, yang dewasa, terfikir nak bagi pistol dekat budak kecil umur 10 tahun. Masa si Michael tu bagi pistol dekat si anak dia kan, Deborah ni memang marah gila dan tak setuju dengan perbuatan suami dia. Jadi diorang bergaduh besar lah pasal ni, dan Deborah tak setuju kalau si Joseph tu simpan pistol tadi dekat dalam bilik dia. Tapi ayah dia cakap biarlah, tu hak dia. Lagipun tu pistol ayah Michael, so dia berhak nak bagi pistol tu dekat anak dia, dan pistol tu pun bukan pistol si Deborah. Kalau korang tahu, dalam rumah diorang ni ada 6 pistol guys. Tak tahulah diorang buat apa banyak-banyak pistol ni. Dikatakan family diorang ni memang selalu ada senjata, dan bagi diorang senjata ni adalah sebahagian daripada hidup diorang. So yang menjadi persoalan dekat sini, takkanlah suruh ambil kayu api je dah kena tembak? Ke ada sesuatu yang terjadi sebelum ni hingga membuatkan si Joseph ni sanggup buat macam tu dekat mak dia? So selepas daripada kejadian tembak ni kan, ada beberapa cerita yang tersebar mengenai siapakah keluarga McVeigh ni. Kalau ikut cerita daripada kakak si Joseph dan juga cikgu sekolah dia, diorang kata yang Joseph ni sebenarnya adalah mangsa penderaan. Mak dia pula selalu dera dia mental dan fizikal. So kiranya si Joseph ni membesar dalam rumah yang tak mendapat kasih sayang yang sepenuhnya, dan family dia sangatlah toksik dan kata apa, tak ada bonding lah di antara satu sama lain. Joseph ni juga ada tanda-tanda baran dan agresif, tak macam kanak-kanak normal yang lain. Rumah diorang ni adalah sebuah rumah trailer yang terletak di Ohio, dan orang cakap rumah diorang ni bersepah dan kotor gila. Korang bayangkan, rumah pun dah tak terjaga, apatah lagi anak-anak diorang, betul tak? Mak ayah si Joseph ni sebenarnya baru je bercerai beberapa minggu sebelum kejadian tembak ni terjadi. Masa tu dikatakan Michael ni ada beberapa waran tertunggak sebabnya dia gagal bayar nafkah anak-anak. So dikatakan selepas mak dan ayah dia bercerai, Joseph ni perangai dia semakin menjadi-jadi. Dia semakin teruk dan kerap buat masalah disebabkan mak ayah dia berpisah. Kiranya dia macam memberontak lah. Pada tahun 2006 dulu, Joseph ni pernah buat masalah yang mana dia bergaduh dengan driver bus. Masa tu dia baru berusia 5 tahun tau, tapi dah biadab sampai macam tu sekali. Nina macam tak boleh nak bayang budak 5 tahun dah cari pasal dengan orang dewasa, cakap benda-benda yang orang kata apa, yang kurang ajar, yang biadab, yang menggunakan bahasa-bahasa yang tak elok.
Kalau benda ni jadi depan mata kita kan, kita mesti macam gelegak gila, tak pandang dengan kecil kan. So tahun depan tu, pada tahun 2007, dia guna penyodok pula untuk pukul pegawai pentadbir sekolah selepas ada insiden dalam kelas. Tak tahulah apa insiden tu, sebabnya tak dinyatakan. Sebenarnya Joseph ni memang nampak ganas dan baran, tapi dia cuma akan buat masalah kalau ada orang cari pasal dengan dia ataupun provoke dia. Kalau tak, dia okey je, tak ada buat masalah pun. Tapi still lah, budak macam ni mesti jadi emosi tak tentu kan. Sampailah pada hari kejadian tu, si Deborah ni pun mintalah Joseph ni untuk bawa masuk beberapa kayu api dari luar. Tapi si Joseph ni tak nak, dan berlakulah pertengkaran di antara dua beranak ni. Pertengkaran tu makin lama jadi semakin teruk, dan kakak dia pun sempatlah halang. Yelah, sebab kakak dia ada dekat rumah masa tu kan. Jadi dia cakap, adik dah lah, tak payahlah gaduh dengan mak. Tapi Joseph cakap yang dia dah muak gaduh dengan mak dia, dan dia dah fed up. Lepas tu dia berjalan masuk ke dalam bilik dia, dan dia ambil pistol yang ayah dia bagi dekat dia sebelum tu. Lepas dia dah ambil pistol tu, dia patah balik ke ruang tamu dan dia tembak tepat dekat kepala mak dia. Masa ni kakak dia memang dah terkejut dan takut gila, dan dia merayu dekat adik dia jangan tembak dia pula. Pas adik dia dah tembak mak diorang, adik dia pun keluar daripada rumah. Masa inilah Joseph telah pergi ke rumah jiran diorang dan beritahu yang dia dah tembak mak dia, dan minta diorang ni call polis dan juga ambulans. Jadi pistol yang digunakan oleh Joseph ni adalah jenis kaliber 22 dan merupakan milik atuk dia dulu. Atuk dia wariskan pistol tu dekat ayah dia, si Michael. Jadi Michael ni wariskan pula pistol tu kepada Joseph. Selepas Joseph ditangkap, dia telah didakwa dengan kesalahan pembunuhan sebagai juvana. Jadi kalau dia didapati bersalah, dia akan dipenjarakan sampailah umur dia 21 tahun. Sampailah pada Ogos 2011, si Joseph ni masih lagi tak dibicarakan sebabnya dia dianggap tidak menepati definisi undang-undang. Joseph dianggap tak layak dibicarakan sebabnya ada dua doktor psikologi telah mengesahkan yang masa hari kejadian tu mental dia tak stabil, kiranya dia tak waras lah. Joseph mengalami kebimbangan dan kemurungan, mengalami ketidakupayaan pembelajaran dan menghadapi masalah untuk bercakap pasal kematian mak dia. So benda ni jadi masalah lah sebab dia tak boleh berkomunikasi dengan peguam bela dia. Jadi juri pun decide lah untuk bantu Joseph bagi mendapatkan kaunseling. Joseph juga telah dihantar ke pusat tahanan juvana di Richland County. Sampai sekarang tak ada apa-apa update terbaru pasal dia, sama ada kes dia memang dibicarakan ataupun dia dah pun dibebaskan. Tapi kan undang-undang pada tahun 2011 yang semasa kejadian ini terjadi nak dibandingkan dengan tahun 2022 dah banyak berubah dah dekat Amerika. Pada tahun 2022 dulu ada kes sama macam si Joseph ni. Budak tu pun umur 10 tahun juga sama macam si Joseph, dan budak ni tembak mak dia sampai mati sebabnya mak dia tak belikan dia betul headset dan kejut dia awal pagi. So identiti budak ni dirahsiakan, mungkin sebabnya dia masih lagi kanak-kanak. Jadi budak ni dia tembak mak dia dalam jarak yang sangat dekat sampaikan peluru tu masuk melalui mata kanan mak dia dan tembus dekat belakang kepala. Lepas dia dah tembak tu kan, dia masuk bilik akak dia pada pagi tu dan kejutkan akak dia dan cakap mak dia dah ditembak. Sebelum kejadian pada pagi tu, beberapa minit yang lepas dia marah dekat mak dia sebabnya mak dia kejutkan dia terlalu awal. Biasanya dia bangun pada pukul 6.30 pagi, tapi pagi tu mak dia kejut dia pada pukul 6 pagi. Dah lah dia marah mak dia sebab tak nak belikan dia headset tadi tu. Lepas tu kejut dia awal pula. Maunya dia tak marah, and then sebab itulah dia tembak mak dia pada pukul 6.50 pagi. Sebenarnya dia boleh dapat pistol tu tanpa pengetahuan mak dia. Malam sebelum kejadian tu, dia telah ambil kunci mak dia dan dia pergi buka peti besi yang mana mak dia simpan pistol dekat dalam tu. Sebenarnya budak ni pun ada masalah baran dan emosi sama macam Joseph. Kakak dia sendiri mengaku yang adik dia ni macam ada masalah marah sepanjang hidup dan dia selalu bertindak sesuka hati. Masa di umur 4 tahun dah nampak dia ni ada perangai yang kasar dan agresif. Dia pernah hayun anak anjing dengan pegang ekor je. Dia hayun-hayun sampaikan anjing tu menjerit sebab sakit. Korang bayangkan budak 4 tahun dah macam tu perangai dia. Akhirnya budak tadi ni telah didakwa sebagai orang dewasa sebabnya bertindak melulu. Kalau dia bersalah, dia akan dipenjarakan maksimum 60 tahun. Even selepas daripada kejadian tu, dia katakan dia tak pernah tunjuk langsung tanda-tanda dia menyesal ataupun sedih. Sekarang ni dia dibenarkan tinggal dengan family dia sebabnya dia kanak-kanak, ialah masih bawah umur. Kalau nak dipenjarakan pun macam tak berapa sesuai lah sebab dia 10 tahun kan, budak lagi. Tapi dia dipantau oleh pihak polis lah dan diorang letak kamera dekat rumah dia. 2 minggu selepas daripada kejadian tembak tu, kamera yang polis pasang dekat rumah tu kena cabut guys. Tak tahulah siapa yang buat. Tapi Nina yakin mesti budak tu yang buat sebab dia kan baran kan. Itulah orang katakan melentur buluh tu biar dia rebung. Tapi tak tahulah cerita yang pertama tu sebab dia datang daripada keluarga yang bermasalah. Cerita yang kedua ni tak tahulah apa masalahnya. Macam dia tak dapat apa yang dia nak, lepas tu dia nak marah. Masalahnya daripada dia umur 4 tahun dah nampak perangai dia yang macam selalu buat masalah ni. So Nina yakin mungkin
disebabkan family dia kot terlalu manja ataupun bagi muka dekat dia, tak usik dia, tak cubik dia, tak kata benda tu salah. That's why lah budak tu fikir apa yang dia buat tu betul. Tapi Nina yakin mak-mak kita dulu ni memang garang kan, buat sikit kena cubik. Kau mengadu pergi ke Nuri nak balik awal pun kau kena cubik, semua kena cubik. Tapi itulah cubitan diorang tu lah yang menjadikan kita manusia sekarang ni, manusia yang berguna. Jadi guys, apa pendapat korang tentang kedua-dua kes ni? Korang rasa apa yang menyebabkan budak-budak tadi ni jadi sampai macam ni sekali? Cuba komen dekat bawah. So Nina rasa itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.